Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, bertemu kita lagi untuk pembelajaran pada hari ini iaitu bagi subjek sirah. Okey, insya-Allah pada subjek sirah pada hari ini Ustazah akan sambung ataupun teruskan pembelajaran kita yang ke-8. Okey, dengan tajuk ibadat yang disyariatkan pada tahun kedua Hijrah dan kelima Hijrah. Okey, murid-murid semua, murid-murid tahu tak sebenarnya bila mana lahirnya Nabi Muhammad, bukan seterusnya kita semua orang-orang jahiliah tu terus memeluk agama Islam. Tapi setiap apa yang ibadah yang kita lakukan ni adalah mengikut syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut tahun-tahun demi tahun. Bukan bila mana perintah je Nabi Muhammad turun menjadi nabi ataupun rasul, terus je semua orang terus dapat agama. Tak, dia berlaku secara berperingkat-peringkat. Okey, so insya-Allah pada hari ini apa yang Ustazah akan kongsikan iaitu ibadat yang disyariatkan pada tahun kedua Hijrah hingga kelima Hijrah. Tapi hari ini kita akan pergi pada tahun kedua Hijrah je dulu. Nanti next kelas Ustazah akan bawa murid-murid semua kepada tahun-tahun Hijrah yang seterusnya. Okey, so untuk hari ini pada tahun kedua Hijrah ni yang pertama sekali kita akan tengok apakah dia yang berlaku pada tahun kedua Hijrah. Okey, pertama sekali yang kita akan lihat di sini ialah pertukaran arah kiblat. Ini dia yang pertama ni. Pertukaran arah kiblat. Okey, so murid-murid semua. Okey, pada peringkat awal kiblat solat umat Islam ialah di Baitul Maqdis. Itu adalah kiblat yang pertama, iaitu kiblat kita asal-asalnya di Baitul Maqdis. Okey, Palestin. Baitul Maqdis kat mana? Palestin. Okey. Ia berlaku selama 16 bulan pada 15 Syaban tahun kedua Hijrah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam sedang solat di masjid iaitu Masjid Qiblatain. Turun wahyu memerintahkan kiblat solat ditukarkan ke Kaabah di Mekkatul Mukarramah. Okey. So secara konklusi di sini arah kiblat kita bukan terus di Kaabah tau. Bukan terus di Kaabah. Awal-awal solat tu bukan terus di Kaabah. Asalnya arah kiblat kita ialah di Baitul Maqdis, menghala ke Baitul Maqdis, Palestin. Okey. Ia berlaku selama 16 bulan, tak lama sangat pun. Okey, berlaku selama 16 bulan. Jadi tiba-tiba pada 15 Syakban tahun kedua Hijrah, ketika Rasulullah masa tu, Rasulullah SAW dan umat Islam lain sedang solat di Masjid Qiblatain. Okey, Masjid Qiblatain tu maksudnya apa? Masjid Qiblatain tu yang ada Qiblatain tu maksudnya dua arah kiblat. Macam tu. Tapi nama masjid tu ialah Masjid Qiblatain. Okey, Masjid Qiblatain. Mereka masuk tengah solat pada 15 Syakban ni. Mereka tengah solat di Masjid Qiblatain, tiba-tiba turunnya wahyu Allah yang mana Allah telah memerintahkan kiblat tersebut telah ditukarkan kepada menghala ke Kaabah di Mekah Al-Mukarramah ataupun di Masjidil Haram, kan? Okey, ke Kaabah di Mekah Al-Mukarramah. Jadi daripada Baitul Maqdis Palestin telah ditukarkan arah kiblatnya ke Mekah Al-Mukarramah, iaitu menghadap ke Kaabah kita. Okey, itu yang pertama. Ingat. So, kalau lepas ni ada soalan yang tanya kamu, pada tahun berapakah arah kiblat diperintahkan untuk ditukarkan ataupun pertukaran arah kiblat berlaku, iaitu pada tahun kedua Hijrah, iaitu pada 15 Syakban pada tahun kedua Hijrah. Okey? Okey. Seterusnya, okey, kalau kita tengok kat sini, firman Allah SWT pada perintah ataupun wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT untuk penukaran kiblat ni. Okey, kita tengok. Okey, daripada surah Al-Baqarah, okey, yang mana Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Dari surah Al-Baqarah ayat 144, yang mana maksud dia ialah sesungguhnya kami, yakni sering melihat muka kamu mendongak ke langit, maka sesungguhnya kami akan memalingkan kamu ke
ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan sesungguhnya orang-orang yakni Yahudi dan Nasrani yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kitab memang mengetahui bahawa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Masya Allah. Hebatnya firman Allah kan. Yang mana Allah telah pun turunkan firman ataupun wahyu daripada surah Al-Baqarah ayat 144 ni. Jadi daripada firman Allah ni, Nabi Muhammad SAW pun telah memerintahkan kita semua untuk menukar arah kiblat kita ke arah Kaabah yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Ya Allah, rindunya saja tengok Kaabah tu kan. Semua orang pasti merindui Kaabah. Semua orang teringin nak pergi ke sana kan. Jadi kita sama-sama doa lah. Supaya, sudah selit sikit ya. Supaya cepat-cepat Allah angkat COVID ni semula. Supaya kita boleh dapat buat amal ibadah macam biasa. Dapat pergi sekolah macam biasa kan. Jadi kita doa sama-sama dengan Allah. Jangan putus berdoa. Okey. Jadi seterusnya ialah ibadah yang disyariatkan juga pada tahun kedua Hijrah. Yang kedua ialah ibadah puasa. Bukannya datang je Islam terus semua orang kena puasa. Tak, Allah turunkan juga secara berperingkat yang mana untuk tahun kedua Hijrah ni, yang kedua ialah ibadah puasa. Yang mana ibadah puasa ni disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, sebelum berlaku peperangan Badar. Ia dapat menimbulkan rasa keinsafan dan kesedaran terhadap golongan miskin, serta dapat meningkatkan ketahanan diri bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ibadat puasa ni juga diturunkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijrah, yang mana masa tu sebelum berlaku peperangan Badar. Sebelum berlaku peperangan Badar. Jadi mereka telah pun Allah telah turunkan firman Allah untuk menunaikan ibadah berpuasa ni. Cuba kita tengok firman yang Allah turunkan pada surah Al-Baqarah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iaitu dari surah Al-Baqarah ayat 183. Maksudnya, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Nampak Allah telah turunkan firman. Ya Allah, sebenarnya pada ustazah, bahkan pada ramai orang Islam, puasa ni adalah satu ibadah yang ustazah rasa Masya Allah, besar sangat dia punya manfaat ataupun dia punya faedah yang kita sebagai orang umat Islam dapat. Antaranya bila kita berpuasa, kita dapat menahan diri kita. Seperti mana tadi itu kan. Kenapa? Dapat menimbulkan keinsafan dalam hati kita. Maksudnya kita dapat rasa macam mana orang yang susah rasa. Lepas tu dapat menimbulkan kesedaran, rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan rasa lebih banyak bersabar. Dan dalam masa yang sama, dari sudut kesihatan, ia bagus. Ia akan merehatkan perut kita dan dapat meningkatkan kesihatan kita dengan lebih baik lagi. Sebenarnya puasa ni sangat bagus. Sangat bagus. Jadi sebenarnya apa sahaja yang Allah telah syariatkan di dalam Islam tu semuanya ada hikmahnya, ada kelebihannya yang tersendiri. Bukan saja-saja Allah nak turunkan kepada kita perintah-perintah yang perlu kita lakukan. Bukan saja-saja. Jadi yang seterusnya, ingat yang pertama tadi penukaran arah kiblat, yang kedua ialah ibadah berpuasa. Seterusnya kita tengok iaitu zakat. Zakat ni juga Allah telah perintahkan untuk dilakukan pada tahun kedua Hijrah. Kita tengok kat situ. Ibadat zakat telah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Dengan tujuan ibadat zakat adalah untuk membantu golongan miskin. Ia merupakan rukun Islam yang keempat dan diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Zakat kan? Zakat ni pun termasuk dalam rukun Islam lah. Lepas kita... Yang mana zakat ni bukan saja mesti dilakukan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu memang wajiblah ke atas kita untuk membayar zakat bagi yang berkemampuan tu kan. Yang mana zakat ni boleh juga kita lakukan pada hari-hari biasa. Contohlah kita meniaga ataupun bukan awak lah kan. Awak takkan nak meniaga. Tapi mula-mula sekarang ramai juga yang suka meniaga kan. Boleh kita, maksud zakat tu ialah kita dapat mensucikan kita punya pendapatan, mendapatkan keberkatan, seronok. Kita sebenarnya seronok sangat jadi orang Islam. Sebab apa? Ada banyak sangat manfaat yang Allah bagi dekat dalam kita punya kehidupan seharian. Kenapa kita kena solat, kenapa kita kena berpuasa, kenapa kena bayar zakat, semua tu ada
dia punya manfaat yang tersendiri. Okey, dari mana? Daripada surah Al-Baqarah juga, ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus solata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang mana maksud dia? Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Maksudnya Allah telah perintahkan pada kita untuk menunaikan zakat. So tak boleh macam ambil mudah lah. Jadi kita kena menunaikan zakat supaya kehidupan kita lebih diberkati. Okey. Seterusnya kita akan tengok yang mana solat hari raya. Tadi bila dah puasa, dah bayar zakat, kita pergi solat hari raya. Okey. So, rindu kan sebenarnya nak pergi solat hari raya kan? Dah 2 tahun dah kita tak pergi solat hari raya dengan suasana yang dahulu. Tapi tak apa. Semua ni ada hikmah. Kenapa kita berlaku macam ni? Kenapa berlaku pandemik macam ni? Kenapa kita kena kurung? Semua tu ada hikmah. Janji kita yakin dengan Allah bahawasanya setiap perkara yang Allah tentukan ada hikmah yang tersendiri. Okey. Untuk solat hari raya ni pun terjadi pada ada punya disyariatkan pada tahun kedua hijrah juga, iaitu solat sunnah hari raya telah disyariatkan pada tahun kedua hijrah selepas berpuasa pada bulan Ramadan bagi menyatakan kesyukuran dan kegembiraan di atas kemenangan umat Islam. Kenapa kita kena puasa? Untuk menunjukkan ataupun kita sebagai orang Islam meraihkan kesyukuran dan kegembiraan selepas kita menang melawan hawa nafsu kita kan. Kita tahanlah pada dahaga kita pada bulan Ramadan. Jadi bila hari raya ni Allah telah mensyariatkan untuk solat sunat hari raya kan. Kita semua pergi masjid ramai-ramai kan, baca khutbah, dengar khutbah, lepas tu jamuan sama-sama dengan ni sanak saudara kan. Tapi tak apa, benda tu semua akan ada hikmah dia. Jadi kita kena jadi manusia yang meredai setiap ketentuan Allah SWT. Okey, so dalam firman Allah dari surah Al-Baqarah juga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadzakum wa la'allakum tashkurun. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ya Allah, rindunya suasana Madinah ni. Tengok tu. Okey, maksudnya dan hendaklah kamu cukupkan bilangan puasa dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas petunjuknya. Moga-moga kamu menjadi orang yang bersyukur. Jadi kita kenalah cukupkan puasa selama 30 hari bagi yang tiada sebarang musyaqqah, tiada sebarang kekangan. Jadi kena puasa cukup. Kan, lepas tu kita rayakan kita dengan tanda supaya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi okey, itu saja. Okey, jadi Ustazah ulang balik yang tadi tu yang disyariatkan perkara-perkara ataupun ibadah yang disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Ingat balik yang pertama tadi apa dia? Iaitu yang pertama pertukaran arah kiblat. Yang kedua, berpuasa. Ketiga, zakat. Dan yang keempat ialah solat sunat hari raya. InsyaAllah. Jadi itu saja perkongsian Ustazah dulu untuk hari ini. Okey, jadi untuk yang seterusnya kita akan tengok pada syariat apa yang disyariatkan pula pada tahun ketiga hijrah. Okey, pada tahun ketiga hijrah. Lepas ni Ustazah akan bagi sedikit latihan dalam Google Classroom. Murid-murid semua boleh akses terus daripada Google Classroom. Okay, insyaAllah. Sekian saja daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.